Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ni kita tengok bab 2 iaitu pemfakturan dan pecahan algebra. Jadi dalam pemfakturan dan pecahan algebra ni sebenarnya kita belajar tiga perkara. Tiga perkara saja. Iaitu yang pertama ialah kita kembangkan algebra, okey. Dan yang kedua kita buat pemfakturan algebra dan yang terakhir sekali kita buat pecahan algebra. Jadi yang benda ni mudah cumanya perlu video ni perlu anda ulang lagi sebab cikgu bagi konsep asas. Jadi apa maksud kita kembangkan algebra? Maksud kita kembangkan algebra ialah kita nak hilangkan kurungan. Okey. Sekiranya satu-satu algebra tu dia ada kurungan, kita hilangkan kurungan. Hilangkan kurungan. Okey. Itu dia. Yang keduanya bila kita nak faktur. Faktur ni apa? Maksudnya faktur kita nak buat kurungan. Pada algebra tu kita nak buat, okey, nak buat kurungan. Okey, nak buat kurungan pada algebra. Dan yang seterusnya kita buat pecahan algebra. Pecahan algebra ni sebenarnya dia mengikut konsep pecahan. Masa kita darjah 6 kita belajar pecahan 1/2 tambah 1/3, kita samakan penyebut bawah dia kan. Samalah juga dengan pecahan algebra. Jadinya kita akan tengok satu-satu berkaitan macam mana cara nak kembang. Jadi kembang ni ada macam-macam cara, faktor pun ada macam-macam cara. Pecahan ni dia ada tambah pecahan algebra, tolak pecahan algebra, darab pecahan algebra dan bahagi pecahan algebra. Okey, kita tengok satu-satu. Jadi kembang algebra, kembangkan algebra. Jadi nampak tak? Soalan yang pertama, nampak tak ada kurungan? Bila dia kata suruh kembangkan algebra tu, maksudnya kita nak pecahkan kurungan tu, hilangkan kurungan tu. Jadi cikgu buat kat sini Jadi 4K, ini soalan pertama, okey. 4K M tambah 7. Jadi dia suruh kembang. Bila dia suruh kembang ialah 4KM. Ini 4K darabkan dengan M. Sekali lagi 4K darabkan dengan 7. Jadinya 4K darab 7, jadi 4 kali 7 tambah 28K. Nampak? Ini jawapannya. Okey? Inilah jawapan dia yang pertama ni. Kita sudah kembangkan, kurungannya sudah hilang. Okey? Okey, macam mana kita nak buat yang soalan nombor 2 pula? Soalan kedua macam mana pula? Ini soalan-soalan biasa berkaitan dengan macam mana kita nak kembangkan algebra. Yes. Dia suruh soalan nombor 2. Kita fokus pula pada soalan nombor 2. Jadinya M tambah 7 lepas tu V tolak 5. Jadi dekat sini dia ada kurungan. Kita hilangkan kurungan dia dengan cara kita darab ni sebanyak 4 kali. Mula-mula M kena darabkan dengan V. Ini yang pertama. Okay. Lepas tu M sekali lagi darabkan pula dengan 5. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, 7 darabkan dengan V. Dan yang keempat, 7 darabkan dengan negatif 5. Ini yang keempat. Jadi jawapannya dia akan ada 4 pemboleh ubah lah permulaan. Jadi mula-mula M darabkan dengan V, jadi MV. Okay. Lepas tu M darabkan dengan negatif 5, jadi negatif 5M. Okay. Lepas tu yang ketiga, 7 darab V, jadi tambah 7V. Dan yang terakhir sekali 7 darabkan dengan negatif 5 jadi negatif 35. Jadi nampak tak sekarang telah kita kembangkan dia, hilang dah kurungan. Okey. Okey, jadinya senang saja. Ini semua adalah konsep-konsep yang senang. Sebelum nanti akan sampai masanya cikgu akan ajar macam mana nak menjawab soalan peperiksaan. Tapi walaupun pun pada kali ini kita tengok dulu konsep-konsep macam mana nak kembang. Jom kita tengok soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3, 4K tambah 3 kuasa 2. Ini soalan nombor 3 jadinya macam mana nak buat? Ini seperti biasalah, 4K tambah 3. Sekali lagi, kuasa 2 ni maksudnya dia ada 2. 4K tambah 3 ni ada 2 kali. 4K tambah 3. Begitulah Jadinya seperti biasa kita buat darab sebanyak 4 kali. Mula-mula yang ini darabkan dengan yang ni, yang pertama. Okey, yang keduanya, okey. Ini 4K darabkan dengan 3. Yang seterusnya adalah 3 darabkan dengan 4K.
Dan yang keempat adalah 3 darabkan dengan 3. Itu langkah yang keempat. Darab lah, maknanya darab 4 kali. 4K darabkan dengan 4K, kita akan dapat jawapan 16K kuasa 2. Lepas tu 4K darabkan dengan 3, jadi kita dapat jawapan positif 12K. Lepas tu 3 darab 4K, kita akan dapat sekali lagi 12K. Dan 3 darab 3, jawapannya 9. Okey. Ini belum ringkas lagi sebab apa? Sebab ada pemboleh ubah yang sama yang kita boleh gabungkan, iaitu 12K tambah 12K. Jadi 16K tak boleh gabung dengan siapa-siapa sebab dia K kuasa 2. Kita terus saja staykan dia 16K kuasa 2 tambah 24K tambah 9. Itu jawapan yang terakhir. Jadi nampak tak sekarang bila dia kata kembang, maknanya kita hilangkan kurungan. Maknanya hilangkan kurungan. Selesai bab kembang algebra. Yang seterusnya kita nak buat faktorkan algebra. Apa maksud faktor? Apa maksud faktor? Faktor ni maksudnya kita nak buat kurungan pada algebra tersebut. Kita nak buat kurungan pada algebra tersebut. Jadi dekat sini ada 4 soalan. Mula kita dengan buat dulu satu soalan. Soalan yang pertama. 7x tambah 28x kuasa 2. Okey. Jadi cuba tengok 7 dengan 28. 7 dengan 28 ni boleh tak kita gabungkan di dalam mana-mana sifir? Boleh. Jadinya dekat sini dia ada 7. Maka dekat sini pun boleh dibahagi dengan 7. 7 boleh dibahagi dengan 7. 28 pun boleh dibahagi dengan 7. Okey. Itu maksudnya kita cari dia punya sepunya dia. Orang panggil faktor sepunya dia. Kalau dekat sini ada x, dekat sini ada x, maka x yang single ni, x yang single ni boleh kita faktorkan dia. Jadi ni pun x juga. Nampak tak? Cumanya bila 7x yang dekat bawah ni, dah sama dah 7x yang kat bawah ni, maka 7x ni kita boleh letak dia di luar. Sebab 7x adalah kepunyaan bersama bagi 7x yang di atas ni dan kepunyaan bersama bagi 28x kuasa 2. 7x ni kita letak di luar. Lepas tu kita buat kurungan. 7x per 7x dapat jawapan 1. Okay, tambahkan dengan 28 bahagi 7. 4 x kuasa 2 bahagi x, jawapannya x. Nampak tak? Sekarang ni dah ada kurungan. Jadi 7x kurungan 1 tambah 4x. Daripada soalan tak ada kurungan, kita faktorkan dia, maka dia ada kurungan. Itulah tujuan faktor. Okey. Untuk soalan kedua bagaimana pula? Okey, cikgu nak bagi tahu soalan pertama ni sebenarnya ialah kita panggil dengan kaedah kita cari faktor sepunya. Dengan cara kita cari faktor sepunya bagi dua pemboleh ubah tu. Okey, soalan nombor 2 ni kita menggunakan konsep kuasa 2. Konsep kuasa 2 ni maksudnya macam ni lah. Maksudnya macam ni. Kalau ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, bila dia suruh faktorkan, jawapannya adalah kurungan A tambah B kurungan A tolak B. Begitu. Satu dia tambah, satu dia tolak bila dibuat kurungan. Okey, kalau soalan nombor 2 ni, x kuasa 2 tolak y kuasa 2, maknanya x kuasa 2 tolak y kuasa 2, mesti jawapannya adalah x tambah y kurungan x tolak y. Senang je kan? Ini memang prinsip prinsip pemfaktoran penyempurnaan kuasa 2. Kalau ada kuasa 2, dua-dua tu ada kuasa 2 dan operasinya tolak, maka kurungan dia satu kita tambah, satu lagi kita buat tolak. Okey. Itu dia punya prinsip. Jadi soalan nombor 2 dah selesai. Soalan nombor 2 dah selesai. Jadi kita tengok pula soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia sebenarnya kena merujuk kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 3 ni, sekarang kita nak buat soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ni kita nak buat soalan nombor 3, tapi kita kena ingat kita kena merujuk kepada soalan nombor 2, iaitu x kuasa 2 tolak y kuasa 2 akan dapat jawapan x tambah y
Okey, X tolak Y. Kena ingat sampai bila-bila yang ni. Jadi kalau 9M kuasa 2 tolak 49, dia suruh fakturkan 9M kuasa 2 tolak 49. Sebenarnya 9 ni adalah 3 kuasa 2. M kuasa 2, M kuasa 2 lah. 49 ni, 49 ni adalah 7 kuasa 2. Para pelajar, 7 darab 2 bukan 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 maksudnya 7 darab 7. 9, 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3, bukan 3 darab 2. Tahu? Jadinya jangan terkeliru dengan 3 kuasa 2 dengan 3 darab 2. 3 kuasa 2 adalah 3 darab 3. 7 kuasa 2 adalah 7 darab 7. Maksudnya begitu. Okey. Bila ini soalan ni dia telah sama dengan soalan yang dia punya apa, bentuk soalan tu sama macam X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, maka jawapannya ialah kurungan 3M tambah 7. Satu lagi 3M tolak 7. Inilah dia faktor algebra. Okey, one more, soalan yang terakhir sekali. Okey, cukup padam dulu. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kita menggunakan kaedah darab silang. Okey, darab silang. Jadi dia berbeza. Soalan nombor 1 berbeza dengan soalan nombor 2 dan 3. Berbeza caranya dengan soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Sekarang kita nak buat soalan nombor 4. Okey, kita nak buat soalan nombor 4. Jadi soalan nombor 4 ialah M kuasa 2 tolak 7M tambah 12. Nampak tak dekat sini? Setiap pun boleh ubah tu, kita tak boleh nak bahagi apa, sebab semua nombornya tidak boleh dibahagi dengan apa-apa. Tapi ada satu cara. Caranya ialah kita buat kaedah darab silang. Macam mana nak darab silang? Maknanya kita buat dulu jawapan dia. Okey, kat sini kita buh M kuasa 2. Okey, dekat sini kita ambil tambah 12. Okey, lepas tu dekat sini kita buat negatif 7M. Sebenarnya kita susun semula je. Ini pergi ke sini, nampak tak? Yang 12 ni pergi ke tengah, tolak 7M pergi ke hujung. Kita olah saja macam tu. Jadinya di kawasan ini M dengan M dengan 12 ni, ini di kawasan, maksudnya kawasan darab. Jadi kita kena cari darab. Di kawasan negatif 7M ni, maknanya ini sama ada kita buat operasi tambah ataupun operasi tolak. Macam tu. Apa darab apa? Jadi M kuasa 2. Mestilah M darab M. Mestilah M darab M. Dapat M kuasa 2, betul tak? M darab M mestilah dapat M kuasa 2. Okey, jadilah jawapan. Ni jawapan bawah ni. Okey. Yang keduanya, apa darab apa jadi 12? Boleh je. 3 darab 2. 3 darab 2 pula. 3 darab 4. 3 darab 4 jadi 12. Senang tak? 3 darab 4 jadi 12. Okey. So, M bawah kita darabkan dengan 3. Jadi jawapan di sini adalah 3M. Tulis jawapan kat sini. M dekat sini, M kat atas. Okey. Darabkan dengan 4. Kita darabkan dengan 4. Jawapan kat sini adalah 4M. Okey. Jadi 3M dengan 4M, apa yang menyebabkan dia boleh dapat negatif 7M? Maknanya dekat sini kita buat negatif 3M. Okey. Tambah negatif 4M. Ataupun negatif 3M tolak 4M. So dapatlah negatif 7M. Sebab ingat, di kawasan 3M dengan 4M ni kita gunakan operasi tambah dan tolak saja, bukan operasi darab, untuk dapat jawapan di bawah ni. Jadinya apa apa dia punya ni, faktor dia yang mana satu? Sekejap, belum habis lagi. Tanda negatif kita bawa sini. Jadi ini tanda negatif. Tanda negatif ni pun kita bawa sini. Sini. Jadi dekat sini kita kurungkan dia. Dekat sini pun kita kurungkan dia juga. Jadi
Mana dia punya faktor dia? Ambil lah ni M tolak 3. Maknanya jawapannya adalah M tolak 3. Satu lagi adalah M tolak 4. So, nampak tak? Pada asalnya soalan ni dia tidak ada kurungan. Tapi bila dia suruh faktorkan, dia jawapannya dia akan jadi ada kurungan. Okey. Inilah cerita tentang faktor algebra. Okey, dan yang seterusnya iaitu pecahan algebra. Mari kita tengok soalan pecahan algebra. Ingat, dalam topik ni kita belajar kembang, kita belajar faktor dan kita belajar pecahan. Okey. Jadinya pecahan algebra ni dia macam biasalah, dia ada operasi tambah, ada operasi tolak, ada operasi darab dan operasi bahagi. Jadi kita kena ingat sebelum kita buat soalan pecahan algebra, kita ingat masa kita darjah 6, kalau 1/2 tambah 1/3, ingat. Jadi kita kena samakan pembawah dia. Yang ini kita kena darabkan dengan 3, yang kat sini kita darabkan dengan 3, sini darabkan dengan 2, darabkan dengan 2. Jadi bawahnya sudah jadi 6, 3/6 tambahkan dengan 2/6, barulah kita tambahkan. Bila bawah dah ni, dah sama, barulah kita tambahkan yang atas. 3 tambah 2 jawapannya 5. Konsep dia macam tu je. Jadi lepas ni kita nak buat operasi tambah pecahan algebra yang melibatkan tambah ataupun tolak, ikut basic, back to basic. Contoh macam ni. Soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama, okey, soalan yang pertama ni 5E per H tambah 2H per kuasa 2. 5E per H tambah 2 per H kuasa 2. Tengok bawah dia sebab ni operasi tambah. Tengok bawah dia. Ini H kuasa 2, ini masih lagi H. Jadi kita kena samakan bawah dia, maknanya dekat sini kita darabkan dengan H. Kat sini kita darabkan dengan H. Kat sini tak perlu darab apa-apa, nak darab satu pun boleh. Yang paling penting bawah dia dah sama. Jadi dekat sini dia akan jadi 5EH perkan dengan H kuasa 2 tambahkan dengan 2 per H kuasa 2. So jawapannya apa? Jawapannya dapat 5EH tambah 2 per H kuasa 2. That's all. Dia macam tu je. Dia macam tu je. Dah, kita tak payah nak ringkas-ringkaskan lagi. Okey, itu soalan yang pertama. Begitu juga dengan operasi tolak. Kalau operasi tolak kita samakan pembawah dia. Okey? Kalau operasi tolak kita samakan pembawah dia. Jadi cikgu tak buatlah dekat sini operasi tolak sebab operasi tolak pun sama dengan operasi tambah. Yang penting sekarang ni ialah macam mana kita nak selesaikan operasi darab dan bahagi. Sebab operasi darab dan bahagi ni dia panjang sikit kerja dia. Okey? Dia panjang sikit kerja dia. Mari kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 perkan dengan 4Y tambahkan dengan 2X darab 2Y tambah X perkan dengan A tambah B. Okey. Jadi bila melibatkan operasi darab ni kita kena faktorkan dulu. Kita kena faktorkan dulu. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ni boleh tak kita faktorkan? Boleh. Jadi dia jadi apa? A tambah B. Ini first step. A tolak B. Kita faktorkan dia. Mana kita buat kurungan. Yang keduanya, ini kita dah buat kurungan 4Y tambah 2X. Okey. Boleh tak kita faktorkan? Boleh. Sebab 4 boleh dibahagi dengan 2. Maknanya 4 boleh dibahagi dengan 2. 2 boleh dibahagi dengan 2. Jadi dekat sini kita tulis 2. 4 bahagi 2 jawapannya 2Y tambahkan dengan X. Macam tu. Darabkan dengan 2Y tambah X perkan dengan A tambah B. Okey. Bila melibatkan operasi darab, tengok. Kita buat potong. Potong atas bawah yang mana sama. Yang mana sama? Nampak tak dekat sini? 2Y tambah X. Dekat bawah pun 2Y tambah X. Maknanya dekat sini kita boleh potong dia. Potong maksudnya boleh dibahagi. Dan bila dibahagi, dia jadi 1.
Okey, kita potong kat sini, dia jadi 1. Dekat sini ada A tambah B dekat bawah ni. Dekat sini pun ada A tambah B. Kita potong dia. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal kat atas adalah A tolak B. Maknanya yang dekat atas yang tinggal adalah ini pun potong juga Yang dekat atas yang tinggal adalah A tolak B. Ini je lah yang belum dipotong. Perkan dengan 2. Nampak tak 2 ni? Okey. Ini jawapan dia. Nampak? Bermain dengan operasi darab. Okey. Jadi langkah dia ialah mula-mula kita tengok mana yang boleh difaktor, kita faktorkan. Yang keduanya kita potong mana yang atas dengan yang bawah, kita potong. Potong tu maknanya cari pemboleh ubah yang sama untuk kita potong. Potong tu maksudnya dapat jawapan 1. Okey, dapat jawapan 1. Okey. Selesai inilah jawapan dia. Yang last sekali A tolak B per 2. Okey, dan yang terakhir sekali kita nak buat operasi bahagi. Pecahan yang melibatkan operasi bahagi. Okey, para pelajar, cikgu nak tanya pada para pelajar, sebelum kita buat operasi bahagi, masih ingat lagi masa kita darjah 6, kita buat operasi bahagi macam ni. Contoh 1/5 bahagi, contoh bahagi apa? Bahagi okey, ini bahagi 20 per 20, 3/20. 3/20. Ini kita back to basic. Jadi bila dalam pecahan, bila kita nampak operasi bahagi, kita kena jadikan dia darab. Jadinya 1/5 darabkan dengan, bila darab maka 20 naik ke atas, 3 turun ke bawah. Jadi 20/3. 20/3. Okey, jadinya bila kita dah dapat 20/3, nampak tak kat sini 5, sini 20. Dekat situ kita boleh potong. 5 ni boleh jadi 1, 20 ni boleh jadi 4. Jadinya 1 darab 4, jawapannya 4. 1 darab 3, jawapannya 3. Jadi kena ingat, operasi yang melibatkan bahagi, pecahan, kita kena jadikan dia darab dulu. Lepas tu barulah kita twist dia. Maknanya yang bawah, pembawah jadi atas, atas turun bawah. Selepas tu baru kita buat darab. Darab biasa. Ini adalah konsep. Okey, konsep masa kita belajar pecahan darjah 6. Okey, darjah 6. Jadi bila jumpa operasi bahagi, jadikan dia darab, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Okey, kita buat soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kita buat soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah 5 per Q tambah 7 bahagi 10R perkan dengan 2Q tambah 14. Bila jumpa soalan bahagi, terus secara automatik dekat sini kita nak jadikan dia darab. Ini naik ke atas, 10R turun ke bawah. Macam tu jadinya. Ini 5 Q tambah 7 darabkan dengan 2Q tambah 14 perkan dengan 10R. Bila buat operasi darab yang melibatkan pecahan algebra, nombor yang pertama kita tengok mana yang benda yang boleh difaktor. Okey, 5 tak boleh difaktor. 3Q tambah 7 tak boleh difaktor. 2Q tambah 14 sebenarnya dia boleh difaktor. Sebab 2 dan 14 boleh kita mudahkan dia. Boleh kita cari dia punya sifir yang sama. 10R tak boleh difaktor. Jadi yang kita nak faktorkan adalah 2Q tambah 14 ni. Jadi apa jadi? 5 tambah per Q tambah 7. Okey, darabkan dengan 2Q tambah 14. Sebenarnya bila kita faktorkan dia jadi 2Q tambah 7 perkan dengan 10R. Macam tu Jadi kita tengok dekat sini ada Q tambah 7 kat bawah ni.
Dekat atas ni ada Q tambah 7. Jadi kita boleh potong dia. Q tambah 7 potong ke sini. Q tambah 7 potong sini. Potong tu maksudnya Q tambah 7 per Q tambah 7 jawapannya 1. Okey, jadinya sekarang 5 darab 2. Apa jawapannya? 5 darab 2, 10 per 10R. Jadinya 10 per 10R. 10 per 10R ni, 10 per 10 apa dia? 1 per 1 lah. Jawapannya adalah 1 per 1R ataupun 1 per R sahaja. Jadi para pelajar, cikgu buat dalam masa yang singkat ni ialah supaya para pelajar boleh ulang semula. Jadi cikgu nak sangat-sangat supaya pelajar ulang balik, tengok balik. Sebab kadang-kadang benda basic ni kalau pelajar tak kuasai, nanti bila masuk kepada soalan peperiksaan kita tak boleh buat. Jadi tengok berulang-ulang video tersebut. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.